Saudara Jinggo, lanjutan daripada perkara ini saya rasa ramai juga di luar bertanya-tanya dengan kes utama, iaitu pembebasan dan pelepasan ke-12 tertuduh yang dituduh di bawah jenayah terorisme LTTE tersebut pada 21 Februari dibebaskan. Apakah dari segi perundangan, apakah yang boleh dilakukan? Perkara ini bertindan juga dengan baru-baru ini apa yang telah dikeluarkan satu kenyataan oleh mantan Perdana Menteri yang keempat dan tujuh, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana ada orang mewar-warkan dan menghebahkan berkaitan dengan kewujudan satu surat bertarikh 12 hari bulan Februari 2020, di mana Tun yang pertamanya memang tidak menafikan surat tersebut, kewujudan surat tersebut yang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri pada masa itu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, sekarang Perdana Menteri. Yang keduanya, beliau juga dengan jelas menyatakan surat itu dikeluarkan atas nasihat Tommy Thomas yang merupakan Peguam Negara pada masa itu. Dan yang ketiganya, beliau dengan jelas menyatakan nasihat yang dirujuk adalah berkaitan dengan pendapat Tommy Thomas bahawa di Sri Lanka LTTE masih dan tidak lagi pada masa itu disenaraikan sebagai suatu organisasi terorisme. So atas dasar tersebut surat cadangan dimajukan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Now, bebas daripada isu tersebut, Tun juga telah menekankan sekiranya lah pihak Peguam Negara sekarang ni dan pihak kerajaan sekarang ni, di mana Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun menjadi Perdana Menteri, masih berpendapat bahawa jenayah LTTE yang dikatakan dilakukan oleh 12 tersebut ataupun mana-mana gabungan daripada mereka masih wujud dan boleh dibuktikan dan boleh diteruskan, maka apakah prosiding perundangan yang perlu dilalui? Itu kita rasa rakyat kena faham. Dari segi perundangannya, memandangkan sudah ada pembebasan dan pelepasan yang direkodkan di mahkamah, terdapat dua tahap yang perlu dilakukan oleh pejabat Peguam Negara sekarang ini, iaitu Tan Sri Idrus Harun dan pegawai-pegawai. Yang pertamanya, mereka perlu menyiasat dan melihat sekiranya mereka berpuas hati bahawa keputusan pengguguran kes tersebut tidak betul dan tidak sah dan mempunyai niat malafaide ataupun niat tidak molek di tahap Peguam Negara terdahulu ataupun pegawai-pegawainya pada masa itu, maka mereka perlu membuat satu tindakan sila di mahkamah bagi tujuan untuk memperolehi perintah mengenepikan pembatalan dan pelepasan ke semua yang menghadapi ketuduhan LTTE tersebut. Maksudnya kena pergi Mahkamah Sivil untuk batalkan dulu perintah tersebut. Bila kalau Mahkamah Sivil benarkan pembatalan di atas bukti bahawa terdapat niat jahat atau niat curang pada masa itu, barulah pejabat Peguam Negara boleh mulakan semula pertuduhan dengan mana-mana daripada 12 orang tersebut. Itu proses perundangan, kedaulatan undang-undang yang perlu dipatuhi. Rakyat di luar kena faham, bukan terus tangkap 12 orang tu bawa mahkamah balik. Walaupun Peguam Negara dah berubah dan mungkin Perdana Menteri dah berubah, walaupun mungkin akan berubah lepas ni, tapi bukan boleh tangkap terus. Dia kena proses, dia perlu dipatuhi. Jadi sekarang ni bola kembali ke gelanggang pejabat Peguam Negara dan juga kerajaan sekarang ni. Kalau mereka masih berpegang kepada keputusan pada masa itu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengatakan bukan bidang kuasa untuk pihak Peguam Negara pada masa itu mencampuri urusan LTTE, dan biarlah intelligence ataupun pegawai-pegawai khusus siasatan jenayah terorisme pihak polis untuk mengendalikan kes dan memajukan Sekretariat Siasatan Pendakwa Raya, maka apa yang telah saya sentuh tadi, iaitu tindakan sivil untuk membatalkan perintah pembebasan dan pelepasan perlu dibuat dulu dan kemudian dituruti dengan pertuduhan segar dibawa kembali ke mahkamah jenayah terhadap ke-12 mereka ataupun mana-mana gabungan mereka. Itu prosesnya. So in law there cannot be any overlapping. No. So you must clear satu baru proceed dengan. Kita tidak boleh ada 2-3 mahkamah jenayah berbeza yang mempunyai keputusan-keputusan yang bercanggah. Itu bukan menurut kedaulatan undang-undang. Jadi rakyat kena faham. Dan kalau rakyat perlukan isu LTTE ini disemak semula, maka rakyat perlu memohon pejabat Peguam Negara untuk melaksanakan tugas mereka. Itu sahaja.